Silap radius parah guys, parah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal fret leveling. Fret leveling. Okay, basically kena tahu, besi ni, setiap besi ni kita panggil fret. Fret wire. Okay, fret wire macam saya ilustrasikan dekat sini. Ni lah, ibarat ni lah besi dia. Kalau kita tengok dari sisi, macam ni lah. Macam ni, contoh kan. Kita tengok dari sisi, macam ni. Okay, so gitar baru yang Kilang pasang, biasanya dia tak sama kata, dia tak sekata. Ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah. Betul tak, Sophie? Betul tak? So, ada tinggi, ada rendah. So, apabila kita rendahkan tali, akan berlaku buzzing. Okay, bila buzzing, biasanya akan bunyi macam ni. Dia berlaga, fret tak sekata. Dia akan berlaga lah. Ini tak sedap lah. Okay, bila kita dah fret leveling, pause siap. Okay, bila dah fret leveling, bunyi dia macam ni. Okay, bila dah fret leveling, bunyi dia macam ni. Dia tak ada bunyi macam tadi lah. Bunyi clean. Okay. Alright. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan gosok fret ni menggunakan blok lah. Kita akan gosok ni. Kita akan gosok pakai satu blok. Alamak, tulisan tak cantik. Blok kayu ke blok apa kan, dia kata pasir kan. Kita gosok supaya dia sekata. Gosoklah kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kita kena adjust thrust rod dulu, dalamnya tulang besi. Dan ada Allen key. Kita kena pastikan neck ni tegak dulu. Macam ni kan, dia ada Allen key bawah ni. Alright, lepas tu bila kita dah gosok, tadi kan neck tu fret wire dia kan macam ni kan. Sekejap macam ni. Okey, kalau dah gosok, dia akan jadi ada bekas rata sikit. Bekas dah makan lah dia macam ni. Sebab dah gosok, ni ilustrasinya lah. Sebab kita dah gosok pakai kayu blok tu kan. Okey, kita dah gosok pakai kayu blok tu. Dia akan makan lah. Supaya dia sekata yang tinggi dengan yang rendah. Alright, lepas tu bila dia dah jadi macam ni, kita kena ada satu alat tu, nama dia file crowning. Kita kena, katalah kita ada 24 fret kan. Kita kena file dia, kasih dia bentuk macam ni balik. Bentuk asal balik. So, kita kena kikis lah tepi ni tadi. Contoh kan, macam ni kan. Kita kikis pakai file tu, kita gosok. Kasih dia bentuk ni balik. Kalau macam ni dah petak kan. Kita filekan balik. Sampai jadi macam ni. So, dia akan sekata sepanjang-panjang fret tu. So, sepanjang-panjang gitar ni dia akan sekata. Supaya kalau dia ada tinggi, ada rendah, sound dia akan berlaku buzzing Betul tak, Sophie? I don't know. Betul lah tu. The truss rod is a steel rod that runs down the length of the guitar neck. Loosening it or tightening it can help to straighten out a bowed neck. A back bow can be corrected by loosening the truss rod. This relieves pressure on the neck and allows the force exerted by the strings to pull the neck forward. A forward bow can be corrected by tightening the truss rod. This increases the neck's resistance to the tension exerted by the strings. Lagi satu, cara nak adjust screw Allen key kan. Senang je konsep dia. Macam ikut dan buka dan tutup botol air. Kalau kita tutup botol air, dia makin ketat kan. Bila kita pusing botol air tu, ikut arah jam. Okay, kita masukkan screw Allen key ni, pusing ikut arah jam, ketat. Bila dia ketat, neck ni akan sama ada dia tegak atau dia makin ke belakang. Bila kita lawan arah jam dan sebaliknya, so kita masuk Allen key tu, kita pusing ke sini, lawan arah jam. Okay, neck tu akan release. Dia akan buka lah, kita panggil. Buka, dia akan ke depan. So, tali makin tinggi. Itulah konsep rahsia. Bukan rahsia. Konsep buka tutup botol air. Yang tahu neck tu tegak tak tegak, cerita dia kita kena tekan hujung ni. Ataupun kita pakai capo. Dan kita kena tekan hujung sini. Dan kita akan tengok dari sisi atas ni. So, kalau fret antara ni, yang bahagian tengah bersentuhan, maksudnya fret tu, neck tu lurus. Kalau dia ada gap sikit, dia ada ruang setebal macam ni, maknanya neck tu bengkok. Tapi kalau ikut spek betul, dia kena ada release sikit. Dia memang kena ada gap. Orang kampung kata setebal kad ATM. Tapi dia ada ukuran dia, aku lupa. Yang at least ada gap sikit lah. Jangan dia bersentuhan langsung. Tu dia cara kalau pasang tali nanti. Nak set up. Kita set up, selain daripada kita set up fret ni, kita gosok fret ni, kita kena set up yang paling basic lah. String action. String action ni ketinggian tali. Biasanya kita akan guna 3 pemboleh ubah, iaitu saddle bridge ni, kita panggil benda ni. Kita boleh bawa keluar, kita boleh gosok dan rendahkan. Nut ni, kalau baru dia memang tinggi, so kita tekan sini sakit, memang sakit. So kalau kita rendahkan, tekan sikit, dia dah dapat kuat kita lah. Lepas tu dalam ni kita ada thrust rod adjustment. Bila kita adjust thrust rod, dia akan mempengaruhi kedudukan neck. Sama ada dia nak tegak lurus, ataupun dia nak bengkok ke depan, ataupun dia nak bengkok ke belakang. So semua tu akan mempengaruhi tali punya action. Kalau dia ke belakang, tali dia akan rapat, makin rapat. Kalau neck ni kita adjust screw Allen key ni, neck akan bergerak ke depan. So tali akan tinggi. Ikutlah kesesuaian orang tu. Kelebihan kita ada thrust rod ni, selain daripada tahan lama, kita dapat adjust kita punya cara permainan. Kalau orang dia rhythm kuat, dia strumming banyak kuat, dia orang akan nak
setting biar dia bengkok sikit supaya tali action ni tinggi. Sebab dia orang untuk rhythm, untuk solo dia akan adjust tali dengan ni rendah. Untuk mudah fahamnya, bila kita dah rendahkan bridge ni dan kita dah rendahkan nut ni, bila rendah dia makin rapat kan. Bila makin rapat, makin rapat ni, so makin tak sakit lah jari kita tekan dengan fret. Kalau asal sangat tinggi bang. Kalau asal biasa tinggi macam ni. Tinggi lagi. Ni kalau tak set up lah. So bila kita rendahkan, kita tegakkan neck. Neck pun penting. Kalau neck bengkok, tali boleh makin tinggi atau boleh makin rapat sehingga menyebabkan buzzing. Tak boleh main lah. So bila rapat macam ni, sedap lah tekan. Kalau asal bang tinggi, lebih kurang macam ni. Tinggi lah, senang. Alamak, memang tinggi sangat, lebih kurang macam ni. So nak tekan tu lama-lama, kita penat lah nak main. Memang penat. Saya dulu main gitar 3 tahun tak minat main gitar. Semenjak saya pegang gitar yang dah set up, baru saya minat balik main gitar. Contoh gitar saya bawa fret leveling lah, tapi ni gitar lain. So beza tak set up. Kalau dia tinggi, contoh kan, kalau dia tinggi kan, kita tekan note ni, bunyi dia akan, patutnya kat sini note G contoh lah kan, patut sini note G. Tapi bila dia tinggi, dia akan jadi note G sharp. Dia sama seperti kat sini. Sebab apa? Sebab daya yang kita tarik ni akan mengubah tone dia. So bila kita set up kepada kadar yang sepatutnya, yang ikut spek kan orang kata kan, ikut spesifikasi. Okay, sambung video tadi. So kalau kita dah set up, kita tekan sini note G. So dia pergi pada note G lah kan. Kalau dia tinggi, dia seperti kita tarik ni lah. Kita tarik daya ni. Daya ni akan mengubah tone. Contoh sini tekan G, ting. Kalau tak set up, ting, dia tinggi macam tu contoh lah. Ataupun teng.